Keputusan tambah baik struktur gaji penjawat awam dijangka diumum dalam Belanjawan 2025. Berita tengah hari 14 Februari 2024, saya Hazel Desmond. Keputusan penambahbaikan sistem struktur gaji penjawat awam dijangka diumumkan pada pembentangan Belanjawan 2025. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan cadangan penambahbaikan itu bakal dimuktamad dan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri selewat-lewatnya awal suku kedua tahun ini untuk kelulusan. Sementara itu, penjawat awam masih boleh mengemukakan cadangan penambahbaikan sistem saraan sedia ada meliputi segala aspek perkhidmatan. Cadangan boleh disalurkan melalui pautan semakan saraan.jpa.gov.my sebelum 1 Mac. JPA turut memaklumkan Perdana Menteri semalam mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa induk kajian sistem saraan perkhidmatan awam bilangan 2 2024 yang turut dihadiri Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Mesyuarat telah membincang dan menimbang inisiatif penambahbaikan dalam kajian sistem saraan perkhidmatan awam, terutama berkaitan dengan aspek meningkatkan pendapatan boleh guna penjawat awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merasmikan Majlis Pra-Peluncuran Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 KEB 2024 di Putrajaya bertemakan Positif, Progresif, Inovatif. KEB 2024 merupakan platform ataupun landasan penting dalam memperkasakan ekonomi Bumiputra. Majlis pra-peluncuran ini dihadiri dua timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Turut hadir Menteri Komunikasi Fahmi Fadil dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. KEB 2024 dijadual berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac ini di Putrajaya. Proses bedah siasat mangsa nahas pesawat ringan yang terhempas di Kampung Tok Muda Kapar dijangka selesai hari ini. Waris kedua-dua mangsa telah hadir ke Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang bagi pengambilan sampel DNA pagi tadi. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama Samsia Samsi. Baik, terima kasih Hazel. Saya kini masih lagi berada di luar pekarangan Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang bagi perkembangan terkini mengenai nahas pesawat ringan yang terhempas di Kampung Tok Muda Kapar. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Tuan Asisten Komisioner S. Vijaya Rao selaku Ketua Polis Daerah Kelang Utara. Apa khabar Tuan? Apa baik, terima kasih. Mengenai perkembangan terkini ketika ini, bagaimana Tuan? Okey, pada tengah hari ini kita semua berada di Hospital Tengku Ampuan Rahimah STR Kelang. Jadi untuk press statement ini turut hadir adalah Dr. Ayuti, Ketua Jabatan Pengurusan Forensik, dan turut hadir ASP Muhammad adalah pegawai penyiasat kes ini. Jadi perkembangan terbaru pagi tadi jam 10 pagi telah adakan postmortem bedah siasat terhadap dua mangsa yang terhempas dalam kapal tadi itu semalam, di mana hasil postmortem yang dijalankan oleh Jabatan Forensik STR ini didapati bahawa punca kematiannya adalah multiple injuries due to plane crash. Okay, multiple injuries due to plane crash. Dan hasil pemeriksaan cap jari terhadap mangsa-mangsa yang dua mangsa itu didapati pertama adalah Daniel Yi Siang Kun berumur 31 tahun adalah juru terbang, manakala mangsa kedua adalah Roshan Singh Daina Ariana berumur 43 tahun. Punca hanas pesawat ini masih lagi dalam siasatan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU lah, punca dia, punca pesawat itulah. Jadi pihak kami akan menyerahkan
kedua-dua mangsa ni kepada waris dalam masa yang terdekat lah, sebab ada lain-lain prosedur yang pihak hospital perlu jalankan. Kemungkinan we will try our best to hand over the disease to the family as soon as possible lah. Jadi kami akan, pihak polis akan bantulah waris untuk bawa si bangsa ni, si mati ini ke rumah ataupun ke tempat-tempat yang untuk tujuan pengebumian lah, untuk funeral services. Dan saya menasihatkan orang awam supaya jangan hantar apa-apa gambar-gambar ataupun video-video yang ada berkaitan dengan kejadian ini, khasnya di tempat kejadian, supaya kita menghormati sensitiviti ahli keluarga lah. Ini adalah perkembangan terbaru yang saya boleh kongsikan pada petang ni. Okey, itu adalah barang-barang daripada kita kumpulkan dari tempat kejadian lah. Barang-barang kes yang perlu kita hantar ke Jabatan Kimia dan juga untuk tujuan siasatan lah. Kita ada ambil beberapa sampel untuk tujuan DNA, tetapi berdasarkan pada cap jari yang kita hantar pada makmal, dapati memang si mati adalah mangsa yang terlibat dalam kemarahan ini. Setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali kepada Hazel di Angkasa Puri. Samsia, terima kasih. Dan di lokasi Nahas pula, operasi pembersihan giat dijalankan pihak berkaitan. Dan bagi tujuan keselamatan, pihak berkuasa telah menutup lokasi Nahas pada radius 50 meter. Adliah Bahabibullah teruskan perkembangan semasa di lokasi. Ya, Hazel, kerja-kerja dan operasi untuk pembersihan pesawat yang terhempas di Kampung Kuala Tok Muda Kapar kini sedang giat dilaksanakan, dan sekitar pukul 10.30 pagi tadi, serpihan pertama pesawat telah dibawa ke kawasan tragedi ataupun insiden utama di sini di berdekatan dengan ladang kelapa sawit sebelum dibawa ke hangar di lapangan terbang Subang. Dan pada pukul 12.30 hari tadi, bahagian enjin pesawat pula telah selamat dibawa keluar untuk dibawa ke lokasi yang sama. Menurut pegawai bertugas, terdapat 3 lokasi yang menempatkan serpihan-serpihan bangkai pesawat, antaranya berada di lokasi pertama di ladang kelapa sawit ini, dan lokasi kedua adalah di belakang dapur penduduk sekitar, dan juga lokasi ketiga di kedai buah. Dan setiap serpihan yang terdapat di sini akan dikumpulkan dan seterusnya akan dibawa ke hangar lapangan terbang Subang bagi kerja-kerja rekonstruksi semula. Dan difahamkan pesawat ini tidak mempunyai sebarang kotak hitam, jadi sebarang penyiasatan untuk mengetahui punca sebenar kemalangan perlu melakukan kaedah rekonstruksi, di mana perlu untuk merekonstruksi serpihan-serpihan pesawat, seterusnya akan diuji di makmal untuk mengetahui punca sebenar kemalangan. Analisa dan siasatan berkenaan dengan tragedi ini juga dijangka akan mengambil masa kira-kira 1 tahun. Dan selain itu, penduduk berdekatan di sini juga disarankan untuk sentiasa tampil memberi bantuan ataupun memberi maklumat sekiranya mereka merupakan saksi tragedi ini bagi membantu melancarkan urusan siasatan. Selain itu, untuk penduduk kampung juga di sekitar sini yang mungkin menjumpai serpihan-serpihan pesawat di lokasi berdekatan perumahan mereka, diminta juga untuk segera tampil memberikan serpihan tersebut bagi tujuan membantu siasatan pihak berkuasa. Dan saya kira untuk itu perkembangan yang saya dapat kongsikan untuk operasi pembersihan sisa dan bangkai pesawat yang terhempas di Kampung Kuala Tok Muda ini. Kembali semula kepada Hazel di studio untuk perkembangan perincian berita tengah hari seterusnya. Silakan. Adliah, terima kasih.
Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sedia atur gerak pegawai bagi menyantuni serta memberi sokongan psikologi kepada keluarga mangsa nahas pesawat ringan itu. Komitmen disuarakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Pegawai JKM katanya telah bertindak segera untuk memberi perkhidmatan sebaik sahaja mengetahui mengenai insiden berkenaan. Semalam, mayat kedua-dua mangsa ditemukan berada dalam kokpit pesawat pada kedalaman 1.52 meter dalam tanah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Wan Muhammad Razali Wan Ismail memaklumkan usaha pencarian dilaksana menggunakan kaedah sweeping melibatkan jarak 800 meter dari cebisan sayap hingga bangkai utama pesawat yang dipercayai terjunam ketika penerbangan. Turut digunakan kaedah penggalian secara manual dengan bantuan jentera berat. Siasatan kebakaran flat Sri Sabah di Ceras dikendalikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM selepas mendapati tiada unsur jenayah. Siasatan kes bagaimanapun akan diserahkan kepada pihak polis sekiranya terdapat unsur jenayah. Yang tu kita ada bawa siasatan Jabatan Bomba. Setakat ni kita tak nampaklah ada apa-apa unsur jenayah lah. Kalau ada unsur jenayah maka pihak bomba, Jabatan Bomba akan edar pada kita lah. Tapi setakat ni tak ada lagi. Hasil siasatan forensik JBPM sebelum ini mengesahkan kebakaran tersebut akibat masalah elektrikal. 28 lokasi sekitar Johor Bahru dan Mersing diserbu Jabatan Imigresen Johor. 65 warga asing ditahan akibat tinggal lebih masa serta tiada permit. Pengarah Imigresen Negeri Baharudin Tahir mengesahkan penahanan itu hasil pemeriksaan terhadap 147 warga asing dan tempatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63 serta Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963. Seorang warga Bangladesh disiasat mengikut Seksyen 55B Akta sama kerana mengambil pekerja tidak memiliki pas yang sah. 11 notis hadir ke pejabat imigresen turut dikeluarkan terhadap individu yang terlibat. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan menyasarkan untuk membina sekurang-kurangnya 50 taman rekreasi awam setiap tahun di seluruh negara. Projek bernilai RM500,000 setiap satu itu bakal mewujudkan persekitaran hijau yang selesa kepada penduduk sekitar kawasan perumahan. Kita bukan saja mahu rumah selaras dengan slogan Rumahku, Syurgaku. Tapi juga penting juga ada taman seperti ini. Ini sebagai satu fisioterapi kepada penduduk yang kini menghadapi pelbagai masalah tekanan jiwa. Bila ada taman untuk mereka beriadah, maka memang dia akan membawa satu faedah yang sangat menonjol. Dalam pada itu, Kementerian memperuntukkan RM10 juta untuk membina 22 taman rekreasi awam di Perak dan kerja pembinaannya akan siap sepenuhnya tahun ini. Persiapan akhir untuk konsert Hari Radio Sedunia 2024 yang akan berlangsung 9 malam ini di Auditorium Permata Sari RTM Johor giat dijalankan. Berdurasi 2 jam, konsert itu menampilkan barisan artis antaranya Aina Abdul, Siti Nordiana, Datuk Jeffrey Din, Sufian Suhaimi dan Hakim Ahmad. Semua persiapan telah pun berjalan lancar dan insya-Allah diharapkan lancar hingga pada habis penghujung konsert pada pukul 11 malam nanti, dan konsep yang akan kita bawakan adalah muzik genre sepanjang zaman. Pelbagai genre muzik dia akan kami persembahkan, akan kami perdengarkan kepada penonton TV2 dan juga pendengar National FM, Johor FM dan juga RTM Klik. Alhamdulillah, persiapan dan persediaan ni kita dah jalankan hampir seminggu dah. Macam tim pencahayaan, reka bentuk audio pun dah seminggu dah berkampung kat sini. So alhamdulillah setakat semalam kita dah full rehearsal, reptile penuh, memang cantik semuanya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik lah untuk malam ni.
Selain persembahan artis terkenal, konsert Hari Radio Sedunia 2024 juga akan menampilkan persembahan istimewa Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Konsert bersiaran secara langsung di TV2, Nasional FM, Johor FM dan boleh ditonton di RTM Klik. Bakal dikendalikan penyampai Johor FM Saufi Nawawi bersama penyampai Nasional FM Dia Nawai. Tular di TikTok, kononnya nilai ringgit jatuh teruk. Penghantar mendakwa ia merupakan rekod terburuk dalam sejarah negara. Dakwa hantaran itu, kadar tukaran mata wang tidak selari dengan jumlah pelaburan luar yang dicanang. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan itu tidak berasas. Menurut Menteri Ekonomi, kedudukan ringgit dipengaruhi pelbagai faktor luaran. Antaranya, dasar monetari Amerika Syarikat dan kelembapan ekonomi China. Tambahan pula, ringgit tak pernah pulih sepenuhnya selepas kejatuhan ketara pada 2015 disebabkan 1MDB. Namun pelbagai usaha dilaksana bagi memastikan mata wang berkenaan kekal utuh. Ini termasuk menarik pelaburan luar. Kesan positif dijangka dapat dirasai tidak beberapa lama lagi. Kita kena tumpu kepada menstrukturkan ekonomi kita supaya 3-4 tahun akan datang banyak industri-industri dan syarikat-syarikat yang boleh menawarkan potensi pulangan lebih baik, yang ini yang akan menarik minat kepada Malaysia. Lagi banyak menarik minat ke Malaysia, maka lebih banyaklah wang masuk, ringgit akan naik. Henti sebar maklumat tidak sahih. Tak perlu cetus sentimen yang hanya akan merugikan semua pihak. Penyebaran berita palsu adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bursa Malaysia mengakhiri peningkatan semalam apabila dibuka rendah pada awal dagangan pagi tadi selepas penyusutan semalaman Wall Street. Angka inflasi pengguna Amerika mengatasi jangkaan awal sekaligus meningkatkan ketidaktentuan bagi penurunan kadar faedah yang lebih awal. Indeks FPM-KLCI susut 4.07 mata kepada 1,527.30 setakat pukul 12.05 tengah hari. Mendahului kaunter saham aktif, DNAX naik 1.5 sen kepada 35 sen. Southern Cable Group Berhad juga meningkat 1.5 sen kepada 19 sen, manakala Bintai Kekal tidak berubah pada 7.5 sen. Dan beralih ke kaunter saham paling untung, Petronas dagangan melonjak 34 sen kepada RM22.06, diikuti Nestle bertambah 10 sen kepada RM121.60 dan Hapseng naik 9 sen kepada RM4.90. Ringgit susut berbanding dolar Amerika pada awal urus niaga. Laporan inflasi negara maju itu mengatasi jangkaan awal dengan kemungkinan Rizab Persekutuan Amerika mengekalkan kadar faedah pada paras semasa. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.78 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.53 dan berada pada 3.17 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 6.02 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.12 berbanding euro. Dan berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.24. Pemilihan Umum Pemilu Indonesia 2024, lebih 200 juta rakyat Indonesia keluar mengundi di 38 provinsi seluruh Indonesia. Laporannya bersama Grace Aisyah Kedayan di Jakarta. Baik, terima kasih Hazel di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Sekarang saya berada di salah satu kawasan pengundi di Jalan Lebak Bulus 2 dan hari ini merupakan hari yang begitu istimewa dan ditunggu-tunggu oleh ratusan juta rakyat Indonesia kerana fasa penting ini menentukan siapakah Presiden baharu yang akan diberikan mandat bagi memimpin Republik Indonesia. Meskipun hujan renyai sejak awal pagi tadi dan ada beberapa kawasan banjir, namun semangat pemilih warga Indonesia tidak luntur
untuk hadir ke pusat pengundi. Dan bukan itu sahaja, dalam proses demokrasi ketiga terbesar di dunia ini juga akan menyaksikan mereka memilih ahli parlimen bagi peringkat kebangsaan, wilayah dan juga bandar. Saya sudah berada di kawasan pusat mengundi ini seawal pukul 7 pagi tadi. Aliran trafik pun agak lancar dan tidak sesak seperti biasa kerana mereka hanya keluar mengundi di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Dan saya berkesempatan untuk berborak dengan beberapa pengundi muda yang mana mereka bilang masih bingung memilih calonnya siapa, tetapi mereka memiliki kesedaran sebagai generasi muda yang menentukan masa depan Indonesia ini bagi 5 tahun yang mendatang. Dan untuk pengetahuan semua, calon Presiden nombor 1 Anies Baswadin bersama isterinya Ferry Farhati Ganis jadi selesai mengundi pada pukul 8.45 pagi. Dan untuk makluman semua, pusat mengundi di 38 provinsi seluruh Indonesia sudah pun ditutup pada pukul 1 petang dan selepas ini akan berlaku proses kiraan cepat ataupun quick count bagi mengetahui keputusan tidak rasmi. Bagi mendapatkan jumlah undi rasmi yang sebenar, proses kiraan undi akan bermula pada esok iaitu 15 Februari sehingga 20 Mac depan. Dan pemilihan Presiden Indonesia 2024 ini menyaksikan saingan 3 penjuru. Saya kira itu sahaja laporan saya pada Jakarta, Indonesia. Kita kembali ke Hazel di Angkasa Puri. Silakan Hazel. Grace Aisyah Kedayan, terima kasih. 1.5 juta penduduk hilang tempat tinggal dalam kejadian gempa bumi di Turki 6 Februari tahun lalu. Bagi membolehkan mereka ada tempat berteduh, bandar kontainer didirikan. Wartawan Majidah Ismail yang diundang membuat liputan sempena jelajah media di Malatya, Adiyaman dan Kahraman Maras. Setahun kemudian ada laporannya. Malatya antara wilayah paling teruk terjejas akibat gempa. Lebih 1,000 nyawa terkorban dan 6,444 lagi cedera. Gubernurnya Ersin Yaziki berkata tragedi paling teruk dalam tempoh 100 tahun itu telah memusnahkan 6,643 bangunan. Lebih 35,000 rumah rosak teruk dan 2,525 dikategorikan sebagai rosak sederhana. Sejurus kejadian gempa, 88,561 kemah fasa pertama didirikan bagi menempatkan penduduk terjejas dan pada Julai lalu mereka dipindahkan ke bandar kontena. 69 bandar kontena dibangunkan membabitkan 32,295 unit. Ia jadi tempat tinggal buat 117,232 mangsa. Pelbagai kemudahan asas disediakan seperti peti sejuk, sistem penyaman udara dan pemanas. Turut tersedia perkhidmatan kesihatan dan dobi. Kanak-kanak ini merupakan antara kanak-kanak yang berada di Malatya, Turki, di mana mereka ditempatkan sementara di rumah kontena ini oleh kerajaan Turki sebelum rumah siap dibina sepenuhnya dan diagih kepada penduduk yang terjejas dengan gempa bumi sejak setahun yang lalu. Dan di sini mereka diberi pelbagai kemudahan, antaranya kemudahan tempat beriadah yang disediakan untuk kanak-kanak dan juga alat pemanas air. Golongan wanita turut tidak ketinggalan menjana pendapatan menerusi kelas menjahit dan kraft tangan. And the women here also organize other workshops in other fields, for example in the cuisine field, and they say that they feel themselves better in terms of their psychology, and they also say it helped them to improve in social and economical terms, and they are really interested in this kind of workshops. And also I'd like to thank you for your interest. Salah seorang penduduk terjejas mengakui bersyukur dapat menjadikan bandar kontena ini sebagai tempat tinggal. We are living here. We have everything. It's very good. We have everything inside. We have like the container. We have all the facility like a bathroom and toilet and the hot water and yes, we have not everything, so we don't need anything actually. Kami turut dibawa ke lokasi pembinaan semula rumah kekal untuk penduduk terjejas.
Beberapa lokasi termasuk zon penempatan tengah wilayah Malaysia diwarta sebagai lokasi penempatan mangsa gempa bumi. Sehingga kini 14,636 buah rumah jenis itu telah siap, manakala pembinaan 2,164 lagi dijangka selesai Mac depan. Selain Malaysia, rumah kontena turut didirikan di wilayah Tenggara Adiyaman. Turut dibina rumah moden di perkampungan Akpinar. Timbalan Gubernur Adiyaman, Mehmet Tigli berkata, rumah yang siap akan diagih kepada pemilik. Bu evlerin hak sahipleri 2 yıl ödemesiz toplamda 20 yıl olmak üzere çok ucuz ve cüzi miktarlarla vatandaşlarımızı yormayacak şekilde uygun ödeme koşullarıyla ödemelerini yaparak binalarında oturmaya başlayacaklar. Kira ödemeyecekler. Hayır. They will not be paying any rent, and the rightful owners will pay for these loans in 20 years, and in the first 2 years they don't have to pay anything. Bu binaların sahipleri olacaklar. They will be the owners of these houses. Sepanjang beberapa hari berada di dua wilayah terbabit, dapat disaksikan kerja-kerja membina semula bangunan dan kesan runtuhan tragedi gempa bumi kiat dilaksana. Dan Malaysia antara yang terawal menghantar pasukan penyelamat selain bantuan kewangan. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan Turki dalam meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk, khususnya mereka yang terjejas dengan gempa bumi sejak setahun yang lalu, dan antaranya merupakan unit perumahan ini yang dibina di perkampungan kecil di Adiyaman ini yang memberi keselesaan buat penduduk yang terjejas. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan Turki ini sepatutnya menjadi contoh kepada kerajaan-kerajaan lain dalam meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk. Laporan Majlis Ismail dari Adiyaman, Turki bersama jurukamera Muhammad Azli Yusof untuk berita RTM. Saingan 16 terakhir Liga Juara-Juara Eropah awal pagi tadi. Manchester City berjaya meraih kemenangan dengan menewaskan tuan rumah FC Copenhagen 3-1. Manchester City bertindak cemerlang dengan menguasai keseluruhan perlawanan untuk meraih 3 mata penuh. Gol pembukaan dijaringkan Kevin De Bruyne pada minit ke-10. Selepas jaringan tersebut, tuan rumah menyamakan kedudukan menerusi Magnus Madsen pada minit ke-34. Malangnya, kedudukan itu tidak bertahan lama apabila Bernardo Silva meletakkan kembali City di depan sebelum rehat. City melebarkan kelebihan gol di tempat lawan dengan jaringan masa kecederaan Phil Foden, menjadikan kedudukan 3-1. Sementara itu, satu lagi perlawanan Liga Juara-Juara Eropah turut berlangsung di Leipzig, Jerman. Pasukan Real Madrid menang tipis dengan RB Leipzig 1-0. Dalam aksi di Red Bull Arena, Benjamin Sesko membuka jaringan untuk tuan rumah pada minit ketiga, namun dibatalkan VAR. Leipzig kembali agresif selepas rehat, namun penyokong tuan rumah terdiam apabila Brahim Diaz memecah kebuntuan selepas meledak gol tunggal pada minit ke-48. Tuan rumah hampir menyamakan kedudukan 2 minit kemudian, tetapi penjaga gawang Andre Lunin menghalang percubaan Dani Olmo. Ia adalah kemenangan ke-7 berturut-turut kelab gergasi Spanyol itu dalam kejohanan berkenaan. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.